A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammin bil khair, Rabbi zidni ilman, amin ya rabbal alamin. Ustaz, silakan Ustaz. Oh, terus ya. Okey. Bismillah. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi man wala. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Puan-puan yang mudah-mudahan dalam kesihatan dan kesejahteraan hidup juga, kerana saya yakin dia satu setting yang pentinglah untuk kita memahami sesuatu dan mempelajari, menuntut ilmu, adalah kita ada kesediaan, bukan saja kesediaan iman itu, tapi kesediaan kelapangan akal, kan. Sebab saya rasa benda tu benda yang lagi besarlah untuk orang yang bercakap ni, saya sendiri. Bila seharian kita uruskan kehidupan, dan untuk saya yang rutinnya pun banyak berkuliah ni, antara perkara yang akan selalu distract ataupun mengganggu tu adalah kalau kelapangan akal tak ada sangat lah. Dia jadi terganggu kita punya perkongsian, kan. Samalah, kita sama-sama harap kita dalam kesetiaan tersebut untuk memahami wahyu Allah Ta'ala, memahami hadis Nabi SAW, dan cerita-cerita ini mudah-mudahan betul-betul beri manfaat kepada kita, insyaAllah. Dan untuk cerita kedua, terus masuk, kita akan berkenalan dengan sahabiah yang kedua, Saudah binti Zam'ah, isteri Nabi SAW yang nombor 2 selepas kewafatan Khadijah. Dan kita mulakan dulu dengan sedikit profiling untuk kita kenal sedikit siapa beliau, dan dari situ saya rasa kita akan lebih memahami landscape ataupun atmosfer ketika kita bercerita tentang Saudah binti Zam'ah. Saya selalu meragui saya punya kefahaman tentang mana-mana orang kalau saya tak faham siapakah dia ataupun bagaimana background, apa yang menyebabkan dia jadi begitu. Sebab itu adalah bias kita kepada sesiapa pun, kan. Maksudnya kalau kita, sebab kita kenal pasangan kita siapa, kita sukar nak percaya kata orang lain, kan. Kerana kita dah melalui liku-liku kehidupan dengan adik-beradik kita sejak sekian lama, kadang-kadang perubahan sikap yang kadang-kadang agak mendadak tu, dia menyebabkan kita tertanya-tanya, betul ke dia begitu? Sebab kita ada bias kepada orang yang kita kenal, kita faham latar belakang kehidupannya, kan. So, sama juga dengan mana watak dalam sirah, dia sangat mustahak lah untuk kita kenal profil dia dulu, bagaimana akhirnya dia menjadi bintang dan bersinar lah untuk memberikan pelajaran kepada kita. Saudah binti Zam'ah adalah salah seorang daripada as-sabiqun al-awwalun. Dan bila sebut as-sabiqun al-awwalun, sikit je, saya letak 3 ni je, kan, tapi memadai untuk memberikan kefahaman kepada kita siapa beliau. Bukan kerana menjadi isteri Nabi SAW itu bahawa maka dia automatik Allah Maha Adil apabila memilih dan meletakkan mana-mana ke posisi yang sangat mulia. Tentu sekali ada sebab yang sangat signifikan kenapa dia berada di situ. Kenapa akhirnya dia menjadi pilihan Nabi SAW untuk menjadi isteri, untuk menjadi ibu kepada kita semua. Dan kalau kita melihat, saya pun baca juga tafsiran tentang apa tafsiran Ummil Mukminin ataupun Ummahatul Mukminin ini dan apa implikasinya. Sebab kesannya adalah kita memuliakan mereka sebagaimana kita anggap dia, kalau mereka ibu, maka Nabi itu adalah bapa lah, kan. Tapi kita bukanlah biological punya bapa. Dia
bapa dan ibu yang kita memberikan penghormatan yang sangat tinggi setara dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab itu tidak mudah untuk terpilih menjadi isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka dia as-sadiqul awwalun, dia dan suaminya iaitu As-Sakran bin Amru. Nama ni kita simpan dalam fikiran kita sebab lepas ni akan sebut sikit tentang dia. As-sadiqul awwalun peluk Islam pada zaman yang awal dan akhirnya bernikah dengan As-Sakran bin Amru. Kedua-duanya daripada berketurunan Quraisy dan kedua-duanya juga peluk Islam pada masa yang sangat awal. Kita boleh jangka mungkin dalam 20-30 orang yang terawal itu termasuk As-Sakran dan isterinya juga iaitu Saudah binti Zam'ah yang kelak kita kenal sebagai isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan pasangan ini semakin menyerlah apabila kita kenali mereka, juga tersenarai dalam kalangan yang diseksa, ditindas, ditekan dengan sedahsyatnya, sehingga kan bila kita tahu mereka adalah sahibatul hijratain, mereka adalah orang yang menyertai kedua-dua hijrah ke Habsyah, bukan dua-dua ni lah kan, Saudah sajalah sahibah, yang dia jadi orang yang menyertai dua hijrah ke Habsyah dan hijrah ke Madinah. Suaminya menyertai hijrah ke Habsyah sajalah, sebab lepas dipulang tu dia akan meninggal dunia kan. Dan tak ramai dapat rezeki untuk menerima gelaran ini, ashabul hijratain. Kenapa? Sebab majoritinya adalah satu hijrah saja, sama ada hijrah ke Madinah ataupun hijrah ke Habsyah sajalah. Dan kita akan into konteks. Kenapa Nabi memberikan jalan keluar untuk berhijrah ke Habsyah? Kerana Nabi melihat betapa sebilangan orang sahabat itu penyiksaan yang mereka terima sangat teruk, sangat berat. Maka Nabi berikan pilihan, siapa yang rasa tak boleh lagi nak bertahan, maka hijrah adalah pilihannya. Dan di sana ada satu ada satu tanah, ada satu wilayah yang raja mereka adalah Malikun Adil, iaitu tidak lain tak bukan adalah An-Najashi. Okay? So bila Nabi buat statement macam itu, maksudnya apa? Yang join ni memang mereka yang dah kena teruk lah. Kan? Mereka yang betul-betul terkesan dengan penyiksaan dan penindasan yang berlaku di Mekah. Maka As-Sakran bin Amru dan Saudah menyertai hijrah ke Habsyah, tapi dia patah balik. Kita kena tahu dalam sirah ni bila sebut ashabul hijratain, macam mana boleh hijrah dua kali? Sepatutnya sekali je lah kan, dah join Habsyah. Tim Habsyah tu hanya akan pulang semula ke Madinah selepas selepas Allahu Akbar, peristiwa tu, Allahu Akbar, ada satu peristiwa pembukaan satu wilayah di orang-orang Yahudi, Allahu Akbar, Yahudi tak keluar dekat kepala saya dia punya maklumat dah. Sebab hijrah pertama ke Habsyah ni dia hanya akan menyertai pasukan muslimin selepas satu peristiwa pembukaan satu benteng pertahanan Yahudi ni, yang akan mendapat harta pulangan yang sangat banyak. Dan ketika itulah serentak kepulangan para muslimin daripada Habsyah ni menyertai muslimin di Madinah. So tak ramai yang akan menyertai kedua-dua hijrah, kecuali mereka adalah golongan yang pulang semula ke Mekah selepas berhijrah ke Habsyah. Okay? Sebab ada peristiwa yang menyebabkan mereka patah balik ke Mekah lah. So mereka pulang semula ke Mekah dan akhirnya As-Sakran ibn Amru ini meninggal dunia dan tinggallah Saudah keseorangan. Dan seakan-akan satu kebetulan, kematian As-Sakran ibn Amru, kewafatan Sakran bin Amru ini dekat dari segi tahun kelahiran, dia betul Khaybar, terima kasih begitu. Khaybar kematian ataupun kewafatan Sakran bin Amru ini pada tahun yang sama kewafatan Khadijah. Dan kita kena tahu bahawa dalam keadaan masyarakat yang sangat kecil begitu, segala-gala yang berlaku dalam kalangan Muslim itu memang well known lah. Semua orang tahu. Semua orang tahu siapa yang meninggal dunia, siapa yang kena seksa hari ini, apa khabar terkini jiran kita, dia tahu. So masyarakat yang sangat kecil, terutamanya kelompok umat yang bilangannya kita boleh agak dalam 300 orang, 400 orang jumlah yang ada pada ketika itu. Maka itu profil Saudah binti Zam'ah yang kita kenal. Ini profil yang penting lah kan, profil yang lebih-lebih itu boleh explore.
Terus kepada cerita pernikahan dengan masa yang kita ada ni, ya, Nabi SAW very unik. Pernikahan Nabi SAW, setiap pernikahan tu ada cerita yang unik lah. Ada cerita yang menarik untuk kita dalami dan hayati, kerana dia menandakan bahawa apa nama ni, sekejap ya, saya silentkan phone saya. So, kerana bila kita melihat betapa ada cerita yang sangat unik setiap pernikahan Nabi, kita tahu dia bukan satu perkahwinan yang kalau ikutkan zaman-zaman Middle Age dekat Eropah ke, dekat Asia ke, ataupun mana-mana kerajaan empayar besar pun. Pernikahan tu dia standard je, dia tak ada cerita unik sangat pun. Kan? Dia lebih kepada arrange marriage lah. Kan? So, kerana dia nak kena ada waris tahta kerajaan. So, dia kena berkahwin dengan satu orang ni untuk dapatkan apa nama ni, apa sebutan dia, HEIR tu, here, hi. Saya pun tak tahu sebut dia apa kan. Dia kena dapat waris kepada kerajaan. So, raja-raja ataupun anak-anak raja ni dia kena dapatkan waris. Itulah, tak unik lah perkahwinan yang berlaku pada zaman itu. Tapi untuk Nabi SAW, setiap perkahwinan Nabi, dia ada very unique story. Yang kita dapat faham yang perkahwinan ini Nabi lakukan, yang pertama of course kerana Nabi SAW seorang Nabi yang ada agendanya, ada sebab-sebab kenabiannya. Yang kedua kerana ada sebab-sebab manusiawi Nabi itu sendiri. Sebab kalau benda itu semata-mata arrange by Allah Ta'ala, dia tak perlu menjadi seunik ini pun ceritanya. Bila dia menjadi seunik ini menandakan yang Nabi SAW experience perkahwinan itu sebagai seorang lelaki, sebagai seorang yang mencari pasangan. Di atas sebab cinta, di atas sebab rasa kosong, empty. Dan ini adalah salah satu lagi cerita yang akan kita kenal daripada perkahwinan Nabi SAW. Bahawa Nabi mengalami emptiness, rasa keseorangan, rasa lonely apabila ketiadaan pasangan. Dan orang yang menguruskan kali ini, orang yang menjadi orang tengah adalah Khawlah binti Hakim. Siapa ingat? Siapa ingat Khawlah binti Hakim? Saya pun sebelum masa baca riwayat ni, saya duk fikir siapa Khawlah ni. Mula meneka-neka ceritanya kat sana, ceritanya kat sini. Saya tahu suaminya adalah Uthman ibn Mad'un. Tapi saya fikir mendalam, siapa dia? Kenapa dia? Dan kita akan kenal Khawlah ni, dia adalah macam apa ejen cari jodoh. Bukan ejen cari jodoh lah, dia macam orang yang care tentang muslimat. Dia ada beberapa riwayat lain cerita bagaimana dia jumpa dengan Aisyah, tanya khabar. Dia jumpa dengan sahabiah yang lain, tanya apa cerita hari ni, apa yang aku boleh bantu. Dia ni macam YB jugalah dalam kalangan muslimat ataupun sahabiat. Dan Khawlah ni juga technically, apabila Al-Quran menyebutkan tentang ini, ayat yang saya petik bila masa mukadimah kita dulu, in wahabat nafsaha, dalam kalangan orang yang pernah berhubungan dengan Nabi, antaranya adalah mereka yang offer diri mereka, menghadiahkan diri mereka kepada Nabi. Dan bila kita tengok senarai siapa yang pernah offer kepada Nabi, antara yang paling popular adalah Khawlah. So Khawlah ini adalah antara salah seorang yang pernah offer dirinya kepada Nabi untuk jadi isteri Nabi. Bayangkan dia punya awkwardnya situasi. Dia tak tahu saya nak namakan apa. Awkward kot perkataan yang sesuai. Seorang yang pernah ditolak oleh Nabi. Nabi tolak offer ataupun proposal Khawlah. Khawlah nak berkahwin dengan Nabi. Dia nak hadiahkan dirinya kepada Nabi, tapi Nabi refuse, Nabi tolak dengan baik. Dan Uthman ibn Maz'un yang akhirnya berkahwin dengan dia. Dan Khawlah, orang yang sama ini, yang propose kepada Nabi SAW, tanya kepada Nabi, ka'anni araka qad dakhalatka kullah. Aku seakan-akan melihat engkau ni, datang kepada engkau satu perasaan yang kelak. Ai al-huzn, satu rasa sedih. Li faqdi Khadijah. Dengan kehilangan Khadijah itu, aku nampak engkau sangat kesedihan. Khawlah ni yang sebut benda ni. Kita pause kat sini sekejap. Mungkin nak betulkan sikit maklumat tadi. Khawlah ketika dia propose pada Nabi itu, sama ada sebelum atau selepas, saya tak dapat pastikan, tapi saya lebih cenderung benda itu akan berlaku selepas. Untuk kita faham, ketika Khawlah ni seorang perempuan, kan? Dan untuk kita tahu, Khawlah dia ada perasaan itu pada Nabi sebelum ini, dan kali ini dia propose
kepada Nabi, tanya khabar Nabi. Apa kesan ketiadaan Khadijah, iaitu Nabi SAW itu sekali rasa sedih, kan? Dan Nabi sebut ajal, kanat ummul ayal wa rubbatul bait. Khadijah, betul aku sangat sedih, aku rasa empty, rasa kosong, rasa kelam, rasa muram, kerana Khadijah itu adalah ummul ayal, dia adalah ibu kepada anak-anakku, okay? Wa rubbatul bait, dan dia adalah tukang jaga rumah ni. Dan al-bait kat sini bukan semata-mata rumah fizikal, kan? Dia yang memberikan ketenangan kepada Nabi SAW dan sebagainya. Kita stop kat situ. Ada satu pelajaran yang saya rasa penting untuk kita nampak benda ni dan boldkan dia. Bila Nabi letakkan description tentang Khadijah, Nabi ada macam-macam pilihan. Ya. Kita perasan Nabi SAW, kita dah sentuh tentang Khadijah sebelum ni, kan? Bila Nabi menegur Aisyah kerana Aisyah memperkecil dengan Khadijah, Nabi sebut betapa Khadijah itu yang banyak melahirkan anak-anak Nabi SAW. Khadijah yang mempercayai Nabi ketika semua orang tak terima. Khadijah yang membela ketika semua orang refuse untuk bela Nabi. Dan Khadijah lah yang telah menyara Nabi SAW, wawasatni bimaliha, yang kita sentuh pada pertemuan yang lepas. Ya. Kali ini Nabi letakkan description ini. Okay. Kenapa? Kerana Khadijah ni, specialnya Khadijah berbanding dengan isteri yang lain. Dan kenapa Nabi memerlukan orang untuk cover kehilangan itu, dan ini saja yang boleh, satu benda yang boleh di cover lah, iaitu menjadi orang yang berada dalam rumah untuk menguruskan anak-anaknya dan juga menjadi pengurus rumahnya. Dia akan menemani Nabi SAW. Inilah fungsi yang, kalau kita boleh memahami konteks ayat ni, kerana Nabi letakkan dua perkataan di sini sebab apa? Sebab kategori yang lain yang ada kelebihan Khadijah tu tak mampu ada orang lain nak cover. Saya mudahkan perkataan saya balik. Nabi letakkan dua kata-kata ni kerana kategori yang lain tu yang membela Nabi ketika semua orang tolak Nabi, tak ada siapa boleh ganti Khadijah. Yang apa lagi? Yang menerima Nabi ketika semua, yang membela Nabi ketika semua orang lain tak nak bantu Nabi, yang menerima Nabi, yang beriman kepada Nabi ketika semua orang tak nak beriman, itu hanya speciality Khadijah saja, yang tidak boleh ada galang ganti. Maka Nabi sebut dua perkara yang boleh digantikan daripada kehilangan Khadijah. So dia ada makna yang sangat deep dekat ayat Nabi SAW. Sebab Nabi SAW ada anak. Nabi ada anak yang dekat rumah tu, ada siapa? Fatimah ada, Umm Kulsum ada. Ada dua orang anak perempuan. Ya, kedua orang. Siapa lagi ada? Dua orang tu lah, kan? Ruqayyah dah menikah. Zainab sudah menikah sebelum hijrah. Tinggal Fatimah lah dengan Umm Kulsum. Dua orang. Dan of course Nabi masih ada tanggungan yang lain. Nabi ada Ali bin Abi Talib dekat situ. Nabi ada Zaid bin Harithah, tak dianggap saraan Nabi lah, tapi anak dia Usamah bin Zaid, dan hamba-hamba khadim yang diwariskan oleh Khadijah. Banyak sangat benda nak diuruskan. Maka ini perlu ada orang yang duduk menggantikan Khadijah di situ. Okay? Maka ketika itulah Khawlah binti Hakim sebut, afala akhtubu alaika, boleh tak aku nak propose satu dua nama kepada engkau? Nabi sebut bala. Okay? So ini satu situasi yang very unik. Untuk kita faham, Nabi bukan Nabi yang start. Sekali lagi. Ketika Nabi menikahi Khadijah, siapa yang start? Nafisah. Nafisah yang bertemu dengan Nabi SAW, tanya, dan akhirnya Nabi, ternyata Nabi itu ada perasaan, kan, kepada Khadijah. Cerita kedua, perkahwinan Nabi pun sama. Khawlah binti Hakim yang jumpa dengan Nabi SAW. So ini sangat unik untuk berlaku pada zaman tu. Zaman sekarang pun adalah unik juga untuk perempuan yang memulakan ataupun ada orang ketiga, terutamanya perempuan. Dan Khawlah ni bukan orang dekat dengan Nabi pun. Dia orang yang jauh. Lainlah yang sebut benda ni. Mungkin Zainab binti Jahash ke, yang ada keturunan dengan Nabi SAW. Dia orang yang dekat. Tapi dia orang yang jauh ni. Tak ada kaitan dengan family Nabi SAW. Dia bertemu dengan Nabi dan dicerita begini. Dia tanya khabar Nabi. Sesuatu yang sangat unik menandakan Nabi SAW sudah ada satu standard yang sangat berbeza dengan lelaki pada zaman tu. Bahkan lelaki zaman sekarang pun. Dari segi, dia bukan malu yang tak bertempat. Dia al-haya.
yang ada dalam akhlak kita. Ada satu kitab yang saya jadikan rujukan tentang akhlak Nabi, Nadratul Naim, kitab tu, ensiklopedia sikit. Dan kitab itu mentafsirkan kalimah haya dengan makna yang sangat indah, iaitu tahu bila kita nak reserve kita punya perasaan, bila kita nak reserve kita punya kemahuan, sebab kita malu. Sebab ada tempatnya kita tak boleh malu, kan? Malu itu dengan maksud kita tahu bila kita nak reserve, bila kita nak simpan kita punya kata-kata. Dan itu ada pada diri Nabi SAW. Dalam hal-hal yang begini, Nabi sebagai seorang ketua negara, sebagai ketua kepada sebagai seorang Rasul, kita tak sangka ayat dialog macam ni berlaku kepada Nabi. Dan ini hadis yang riwayat Muslim. Siapa yang riwayat? Aisyah. Ini hadis riwayat Muslim. Kita tak sangka yang Nabi ada cerita begini. Sebab kita sangka Nabi SAW ceritanya cerita yang sangat clear cut lah. Aku nak kahwin. Siapa nak kahwin dengan aku? Aku nak dia. Tapi tak begitu. Yang berlaku adalah Nabi SAW berdialog dengan Khawlah dalam cerita ini, dan akhirnya Nabi tanya kepada Khawlah, apa cara dengan engkau? Ini hadis ini lebih panjang lah kan. Ada beberapa versi pun, dan Khawlah sebut kau boleh ada yang masih dipanggil apa bahasa, saya tak tahu bahasa paling budiman apa, anak dara kan. Ada yang bikir, ada yang sayyib, ada yang masih dara, ada yang masih ada yang sudah janda, kematian suami dan sebagainya. Saya minta maaf kalau bahasa itu kurang budiman sikit, tapi saya tak tahu terjemahan apa sayyib dengan bikir yang baik apa kan. Dan yang bikir itu Khawlah cadangkan Aisyah. Yang sayyib itu yang senior sikit, yang telah kematian suaminya, itu adalah Saudah binti Zam'ah. Dan akhirnya kedua-duanya pun Nabi akan nikahi, tapi yang pertama sekali yang akan berada di situ untuk Nabi SAW adalah Saudah binti Zam'ah. Dan saya cuba cari sebenarnya, kita tolak ke depan terus, okay? Saya cuba cari juga umur Saudah ni berapa. Tak jumpa. Saya tak jumpa sebenarnya umur Saudah ni sebenarnya berapa paling tepat, tapi kita boleh jangkakan dia adalah antara isteri Nabi SAW yang paling tua sekali selepas ketiadaan Khadijah. Dan dia bukan orang muda, sebab ayat Khawlah tadi pun telah memahamkan kita lah. Dia daripada sayyid, golongan yang janda, yang kematian suami, maka expected dia lebih senior, dia bukan orang muda. Dan Aisyah sendiri pun dalam banyak-banyak riwayat menceritakan bagaimana Saudah ini memang dari sudut rupanya, dari sudut fizikalnya adalah fizikal orang tua, bukan orang muda. Okay? Maka kita boleh menganggap Saudah binti Zam'ah ni umurnya dekat dengan Nabi SAW. Walaupun wafatnya sangat lewat. Wafatnya pada zaman Muawiyah bin Abi Sufyan. Sama maksudnya selepas Nabi wafat tu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 tahun lagi. Hingga 10 tahun dia sempat hidup selepas Nabi wafat. Umur yang panjang daripada Nabi SAW. Dan ada beberapa cerita yang kita boleh bawa kat sini untuk kita lihat bagaimana cerita-cerita tentang Saudah binti Zam'ah, ibu kita semua ni. Untuk kita hargai, untuk kita kenang, dan juga untuk kita fikir bagaimana kita boleh belajar. Terutamanya kerana di sini kita cerita tentang perempuan, cerita tentang sahabiah. Saya rasa mungkin pelajaran khususnya untuk para perempuan lah kan, untuk puan-puan, untuk anak-anak, untuk menantu. Pelajaran untuk lelaki itu saya simpan untuk saya je lah, supaya kita fokus kepada pelajaran-pelajaran yang khas lah untuk pertemuan kita ni. Ada satu kisah yang sangat ringkas apabila Perang Badar berlangsung, dan salah seorang yang ditawan adalah orang yang namanya siapa nama dia? Suhail bin Amru. Salah seorang tawanan Perang Badar adalah Suhail ibn Amru. Saya minta maaf kalau ada beberapa nama yang saya tak tulis dekat sini. Tuan-tuan boleh salin sikit. Suhail bin Amru ni adalah tawanan musyrikin Mekah. Dan bila sebut Suhail bin Amru, sebab tu profil tadi kena disebut, suami Saudah yang sebelum ni namanya siapa? Apa namanya tadi? As-Sakran bin Amru. Dia beradik lah tu dengan Suhail bin Amru. Okay. Suhail bin Amru ni musyrik. Dan saya tertinggal lah pelajaran penting juga daripada cerita sebelum ni. Nak patah balik ke tak? Untuk masa? Saya terlupa pula. Itulah masalahnya, tak boleh nak memuatkan semua riwayat dalam slide. So ada nota tu saya tak dapat
utuh sangat. Ada cerita sikit, saya simpan sikit cerita sebelum ni. Patah balik kepada pernikahan ni. Antara cerita yang saya temui juga, yang menariknya adalah Saudah ni, Saudah binti Zam'ah radhiyallahu anha, dia kita kena bayangkan ni cara orang normal human bercinta. Okay? Saudah binti Zam'ah dia pun disebut dia suka Nabi SAW dan dia minta Khawlah tadi jumpa ayah dia. Okay? Dan ayah dia pun tanya siapa yang propose, dan ayah dia musyrik. Ayah kepada Saudah binti Zam'ah ni musyrik. Ini yang menariknya. Dan tengok Khawlah jawapan dia apa. Saya suka jawapan dia. Iaitu dia sebut yang propose ni adalah Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib. Kenapa dia jawab macam tu? Sebab yang bertanya itu musyrik, ayah Saudah kan. Kalau nak senang jawab dengan orang Muslim, Muhammad Rasulullah. Ini adalah Rasulullah SAW. Siapa nak refuse? Tapi Saudah tengok saya tak tahu, pelajaran dia sangat banyak dekat sini. Tapi yang kita boleh fokuskan adalah bagaimana Saudah. Di samping selama ni kita banyak menyebut tentang bagaimana perempuan boleh buat decision, perempuan bebas, perempuan ada hak untuk menentukan. Tapi tengok cerita Saudah ni ada satu pelajaran yang untuk kita seimbangkan balik. Kita tak mahu bila sebut tentang kebebasan, tentang hak memilih, tentang hak bersuara, takut kita pula tak terkawal. Ini antara satu nilai Islam yang paling penting sekali. Kita ni mutawazinah. Kita tak boleh beli berlebihan kat mana-mana pun. Tak nak terlalu bebas sampai tak terkawal. Tak nak terkawal sangat sampai tak ada langsung flexibility. So kisah Saudah pula very unique. Dia tak buat decision terus. Dia minta Khawlah jumpa ayah dia. Iaitu ayah Saudah lah kan. Iaitu Zam'ah. Okay. Dan Zam'ah, ayah kepada Saudah, dia tanya siapa dia. Dan tengok jawapan Khawlah very unique. Dia tahu apa yang akan tackle hati Zam'ah, iaitu menyebut keturunan Nabi SAW. Sebab zaman itu, keturunan adalah segala-galanya. Okay. Maka bila Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib, dengar nama Abdul Muttalib, dia dah cair dah hati. Kerana keturunan dan juga kedudukan Abdul Muttalib yang sangat mulia. Dan bahkan ayah dia sendiri tanya balik. Ni Masya Allah. Orang jahiliah ada nilai ni. Dia musyrik, dan sebahagian pandangan sebut dia memang mati sebagai seorang musyrik pun. Dia tak sempat peluk Islam. Tapi lihat bagaimana respon ayah kepada Saudah. Zam'ah ini dia bagi tahu kepada Khawlah, apa pandangan Saudah? Dia suka tak? Masya Allah. Dia tanya kepada Khawlah, Saudah suka tak pada Muhammad bin Abdullah? Dan Khawlah sebut, ya dia suka. Maka akhirnya mereka mengaturkan majlis, berlakulah pernikahan antara Nabi dengan Saudah. Very unique, walaupun ayahnya musyrik, tapi bagaimana benda itu boleh berlaku dengan penuh keteraturan. Kita sangat risau pada hari ini kerana tak tahu atas sebab mungkin kita faham agama lebih sikit, atas sebab mungkin kita ni ada pendedahan sedikit dengan mungkin perkara-perkara yang sepatutnya dibaiki dalam masyarakat kita. Kita kadang-kadang tak gunakan jalan yang paling harmoni sekali kan. Dalam kisah Saudah dan juga ayahnya, kalau dia nak jadi rebel, dia boleh sebab dia Muslim dan yang propose ni Rasulullah SAW. Itulah waktu yang paling best sekali nak tunjuk dia punya kalau bahasa Kelantan tu backhand. Nak tunjukkan dia punya backhand. Waktu tu lah waktu paling sesuai. Sebab yang propose ni Muhammad SAW. Kan? Tapi lihat bagaimana dia jaga keharmonian. Kan? Dia tetap tanya ayah dia, boleh tak aku berkahwin dengan Muhammad? Dan akhirnya ayah dia sendiri yang tanya semula pendapat Saudah, suka tak pada Muhammad? Dan akhirnya perkahwinan itu berlangsung. Cerita ni simple, tapi saya rasa saya tak boleh nak lupakan, tak boleh nak sampingkan cerita ni sebab dia ada satu pelajaran bahawa mereka ni melalui kehidupan mereka memang very human. Sebab tu kita boleh belajar daripada kehidupan mereka. So, be harmoni dalam kita punya family. Kesilapan macam mana pun, jahiliah macam mana pun, harmoni lah kan. Hadapilah segala ini dengan harmoni. Yang kedua, kisah ni kita sebut tadi, Suhail bin Amru menjadi tawanan dan diikat dalam bilik Nabi. So, tawanan-tawanan yang ada kedudukan ni, dia akan diikat di tempat yang berbeza-beza lah. Kalau tawanan yang awam ni diikat dekat Masjid Nabawi, tapi tawanan yang special ni dia akan duduk dekat dalam rumah Nabi. Ada beberapa orang sebenarnya, orang-orang besar yang ditawan, termasuklah Suhail bin Amru.
Dan Suhail bin Amr ni saya tak tahu adakah di sana kelebihan lain kecuali dia adalah ipar kepada Saudah binti Zam'ah. Dan untuk kita faham, ketika itu isteri Nabi yang ada adalah Saudah dan Aisyah, dua orang tu saja. Ketika tahun kedua berlaku perang Badar kan. Dan ketika itu isteri Nabi hanyalah Saudah dan juga Aisyah, dua orang tu saja. Maka saya boleh jangkakan Suhail bin Amr ni diikat dalam rumah Nabi kerana dia ada hubungan dengan Saudah. Dia macam satu penjara yang special sikit lah untuk tawanan-tawanan yang high class ni kan. So, dia letak di dalam bilik Nabi SAW. Dan yang menariknya, Saudah bila tengok Suhail ada dekat situ, dia terkejut kan? Terus sebut, ya Aba Yazid, a'titum ma bi'aidikum alamutum kiramah. Maksudnya apa? Tiba-tiba dia sebut kalimah ni, dan kalimah ni kalimah yang dahsyat lah kan. Dia kata kepada Abu Yazid, gelaran Suhail tadi, kenapa engkau serah diri? Kenapa engkau serahkan tangan engkau untuk diikat? Dan engkau tak milih untuk mati dengan mulia? So, Saudah sebut benda ni sebab apa? Dia terkejut. Ya. Dia terkejut melihat Suhail ada dalam bilik dia. Itu bilik Nabi SAW. Dan Nabi SAW rupanya ada dekat situ. Dan Nabi terus sebut kepada Saudah, Hai Saudah, hai Saudah, a'ala Allahi wa ala Rasulih. Adakah engkau menentang Allah dan Rasulnya? Sebab kalimah Saudah ni terbaliklah kan. Cuba dia cakap pada Suhail bin Amr tadi, kenapa engkau menyerah diri? Sebab sebagai seorang rijal, seorang lelaki, pahlawan, jangan serah diri, ya kena melawan sampai ke titisan darah terakhir. Kerana orang yang tak melawan ni dianggap lelaki yang lemah lah, tak maskulin kan. Rupanya kalimat itu bertentangan dan pelik lah kan untuk didengari. Sebab kalaulah dia tak serah diri, dia nak mati, maksudnya apa? Dia akan mencederakan pasukan muslimin. Dia akan buat sehabis baik ke atas pasukan muslimin. So Nabi SAW terus menegur Saudah ketika itu, adakah engkau berada pada tim yang sebaliknya? Engkau berada bersama dengan pasukan musyrikin? Tentu sekali tidak, dan hadis ini bersambung kat ujung tu ada lagi sebenarnya. Saudah pun sebut pada Nabi SAW, tak, itu adalah sabqul kalam. Aku tersebut. Aku tak sedar apa yang aku sebut, tapi kerana aku sangat terkejut kerana Suhail ada dekat sini. Apa pelajaran cerita ni? Selain daripada kita nak tahu cerita ni wujud dalam sirah, adalah bagaimana seorang Ummul Mukminin, dia boleh ada slip, dia panggil apa? Tongue slip. Dia boleh tersilap dalam menyebut satu benda yang sangat besar implikasi dia. Implikasi kata-kata Saudah ni sangat besar tau. Dia ada kaitan dengan akidah ni. Macam mana dia boleh sebut kalimah ni? Besar. Tapi lihat respon Nabi SAW. Benda ni tidak dibesar-besarkan. Dan Nabi SAW terus menegur direct. Terus terang bertanyakan soalan itu kepada Saudah. Adakah engkau dah ubah tim pula? Engkau dah join tim musyrikin kerana engkau sebut kalimah tu? Dan Saudah pun terus mengakui kesilapan dia dan selesai. Hadis ni very simple. Tapi saya think kita boleh belajar banyak benda dari sini. Antara yang paling mustahak adalah bagaimana suami isteri membetulkan antara satu sama lain. Dalam komunikasi, saya bila kahwin ni macam benda belajar, dan saya rasa benda yang paling best saya belajar dulu adalah saya dah lama kahwin. Bukanlah baru kahwin, tapi dulu masa nak kahwin dulu, antara benda yang saya rasa saya belajar adalah bagaimana komunikasi itu adalah skill yang wajiblah suami dan isteri ni kena learn betul-betul. Dia adalah soft skill, dia bukannya gifted, dia adalah benda yang boleh belajar, dan benda yang paling susah adalah komunikasi. Pasangan boleh bergaduh, pasangan boleh bertengkar sepanjang masa sampai ke akhirnya tanpa dia faham macam mana untuk menguruskan komunikasi antara pasangan. Biasanya dalam family ni sama ada komunikasi itu adalah win-loss, win-loss ataupun loss-loss. Biasanya macam itulah. Sama ada salah seorang dominan, isteri lebih dominan, isteri menang ke atas suami. Suami dominan, suami menang ke atas isteri. Isteri mengalah je. Tak apalah, diam je lah, tak cakap lah. Ataupun suami pun sama juga. Dah isteri dominan sangat, dia cakap, dia pun fikir, malah dah fikir, waktu duduk luar merokok. Saya ingat cerita komik dulu tu, baca majalah hujang kan. Suami yang malah dengar isteri berletih, duduk luar rumah, duduk beranda, dia isap rokok. So, dua-dua salah. Maksudnya apa? Maksudnya, bila kita refuse untuk communicate dengan pasangan, itu menandakan kita sebenarnya lost. Kita kalah. Kan? Kita lost ke lose sebut betul dia. Ini Inggerisnya kadang sebut itu kena sebut salah. Tewas lah. Sebab dia punya teori komunikasi itu macam tu. So, bila salah seorang tewas, salah seorang menang, itu bermakna komunikasi tak terjadilah.
nampak je kita bercakap sesuatu, tapi tak jadi apa-apa pun. Sebab sebenarnya kita tewas. Dan lebih teruk kalau dua-dua pun tak nak bercakap. Dua-dua tarik tunggu masa je untuk reda. Tapi tengok Nabi SAW dalam kes ni, Saudah buat silap terang-terang. Dan salah tu salah yang sangat teruk, dahsyat. Kalimah tu ada implikasi kekufuran dekat situ. Tapi tengok Nabi SAW, direct. Nabi terus tanya kepada Saudah. Dan Nabi tanyakan soalan. Nabi bukan mempersoalkan. Tengok mempersoalkan beza dengan bertanya soalan. Dan antara komunikasi dalam rumah tangga yang paling bermasalah adalah kita lebih banyak mempersoalkan berbanding bertanya. Kadang saya pun selalu berlaku macam tu. Kan? Bila kita kadang bila beli barang kan, barang tak cukup. Beli barang tak cukup. Kadang isteri saya pun silap kan, sama je. Kadang kita cakap kisah gitu. Kenapa tak beli ni? Itu mempersoalkan kan. Dan dalam nada yang kritik. Kan paling molek sekali, kenapa tak ada barang ni? Tapi yang kita fikir, kenapa tak beli? Itu bukan soalan yang paling pertama perlu tanya. Kenapa tak ada barang ini adalah soalan pertama sepatutnya. Tapi yang kita selalu tanya adalah, kenapa tak beli? Kita dah meletakkan satu hukum dekat situ, iaitu isteri kita ataupun pasangan kita terlupa nak beli. Ataupun tak beli. Sedangkan, maybe ada sebab. Ada sebab ke tak ada sebab, tu nombor 2 lah. Yang penting soalan yang kita tanya tu. So Nabi SAW tanyakan satu soalan yang clear. Ya Saudah, a'alallahi wa ala rasulih, adakah engkau ucapkan kalimat tu bermakna engkau tim mereka? Kan? So dia bukan judgmental, dia adalah satu soalan yang tulus ikhlas. Dan Saudah respon pun sangat clear. Tidak. Aku cuba terkejut nampak Suhail dekat sini, maka kita sebutlah benda tu, maka habis. Tengok, komunikasi yang efektif. Ataupun istilah komunikasinya assertive. Boleh Google lagi assertive ni, satu term dalam communication juga, boleh belajar macam-macam daripada komunikasi tersebut. Komunikasi yang assertive memang boleh menyelamatkan rumah tangga. Kalau rumah tangga Nabi boleh selamat, untuk Nabi SAW benda paling besar syirik lah kan, ataupun tertukar tim. Saudah macam tim dia orang je, tapi Nabi SAW clear cut benda ni, terus tanya soalan. Sebab apa? Nak pastikan komunikasi tu berlangsung. Kadang-kadang kita bila nampak pasangan buat silap, kita tak tanya, kita biar je. Kan? Tak persoalkan. Tapi Nabi SAW ada mutual trust dengan pasangan dia, so dia pun tanya soalan, dan Saudah pun menjawab soalan tersebut, settle. Cerita yang sangat simple. Humor. Saudah, bahkan bukan Saudah saja. Ada beberapa cerita dalam kalangan isteri Nabi SAW. Mereka ni ada nilai humor yang baik lah. Tak boleh nak cakap tinggi sebab mereka bukan pelawak kan. Tapi nilai humor ni adalah satu perkara yang menjadi profil mereka juga sebagai isteri Nabi SAW. Ini pun salah sangka kita kepada pasangan Nabi dan pada Nabi sendiri. Kita ingat bila dah bersuamikan Nabi, everything should be very serious lah. Ya. Nabi mana ada masa nak bergelak ketawa semua kan. Nabi itu kan, kalau kita tak adalah apa sangat pun. Kita sibuk dengan office, sibuk dengan kerja-kerja kita. Dan kita pun rasa yang humor ni mengganggulah konsentrasi kan. Tapi tengoklah family Nabi SAW, mereka ada nilai humor yang Masya Allah, menunjukkan inilah sepatutnya keluarga kita. Kan? Kalau kita boleh harmonikan dia, kalau kita boleh memberikan ketenangan, memberikan kelegaan kepada family itu, itulah nilai keluarga yang sebenarnya yang kita harapkan. Satu kisah ringkas je, iaitu Saudah sebut pada Nabi SAW, Sallaitu khalfaka al-barihah, semalam aku solat kat belakang kau. Dan kita boleh faham ini adalah solat qiyam ataupun tahajud. Dia bukan solat fardu. Sebab kalau solat fardu, dia tidak solat direct belakang Nabi SAW kan. Nabi akan jadi imam bersama dengan jemaah. Faraka'tu bi hatta amsaktu bi anfi makhafatan an yaqtara ad-dami fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa terjemah? Saya tak terjemah lagi. Aku solat belakang kau. Ketika rukuk, aku terpaksa pegang hidung aku. Sebab aku takut keluar darah. Syarah hadis sebut Saudah dalam peristiwa ni, dia rasa rukuk Nabi tu lama sangat. Dan Nabi SAW takkan rukuk lama kecuali rukuk itu adalah rukuk dalam solat sunat. Solat jemaah Nabi very simple.
Semuanya basic je. Dia tak ada nak stand lama-lama. Walaupun ya, Nabi sebut dalam hadis, panjangkan rukuk, panjangkan sujud, tapi itu hanya solat personal Nabi. Solat ramai, Nabi akan buat benda yang average lah, sesuai untuk semua orang. Maka apa yang kelakar, apa yang kelakar dekat dalam cerita ni adalah Saudah sebut sampai dia rasa macam dia kena tutup hidung, takut darah terkeluar. Sebab terlalu lama sangat. Boleh bayangkan dia punya nada dalam cerita ni kan. Kelakar juga kalau kita fikirkan nada dia macam mana kan. Bila dia berdialog dengan Nabi SAW. Lama sangat sujud rukuk semalam, nak terkeluar dah darah. Sampai rasa nak terkeluar darah daripada hidung. Sebab lama sangat. Dan Nabi SAW pun fadhahika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabi pun ketawa kan. Fakanat tadhahika. Dan Saudah ni memang selalu seringkali membuat Nabi ketawa. Dia ada satu nilai humor yang special untuk Saudah dan Nabi SAW. Dan untuk kita rasa lebih kelakar lagi adalah kedua-duanya umurnya umur yang atuk-atuk. Atuk-atuk nenek-nenek. Dia kalau yang bergelak ketawa ni adalah orang muda, kita rasa macam geli tau. Saya pernah bila tengok orang tangkap gambar berdua, sweet-sweet kan, orang muda-muda ni. Kita rasa macam, alah, nak ngada kan. Tapi kalau orang tua, kita rasa tau dia punya, wow, ini memang lawak yang berkualiti tinggi kan. Ini adalah satu hubungan cinta yang very special untuk seorang tua yang umur dah 50-an untuk buat lawak macam ni, untuk sebut benda macam ni, itu sangat unik lah kan. Dan itu ada pada Nabi SAW. Terima kasih yang menambah nota dekat komen, boleh ambil sebab saya ada masa saya sempat cerita semua, boleh tambah nota dan semua orang boleh ambil manfaat masuk saya sikit. Thank you. Terima kasih. Okay, hijab. Ini special tentang Saudah binti Zam'ah. Kalau kita membaca ayat hijab, kalau ikutkan ayat hijab tu adalah ayat apa nama tu? Ya ayyuhallazina amanu, ayat dia, ya ayyuhallazina amanu, la tadkhulu buyutan nabi illa ayyudzana lakum ila ta'amin ghairu nadhirina inna walakin idza du'itum, siapa mana ayat dia? Wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'i hijab. Dzalikum athharu liqulubikum wa qulubihim. Okay? So itu adalah ayat hijab. Dan saya melihat apa nama ni, beberapa rujukan yang menafsirkan ayat tadi turun disebabkan oleh peristiwa yang berkaitan dengan Saudah binti Zam'ah. Okay? So antara perkara yang special tentang ibu kita ini, Saudah binti Zam'ah, beliaulah orangnya yang menjadi asbabun nuzul, cerita belakang ataupun background story kepada ayat hijab yang meletakkan satu standard untuk muslimah kena ada sitar ataupun kena ada penutup kepada jasad, kepada tubuh dia. Istilah-istilah tu ada beberapa istilah kan. Hijab ke, khimar ke, jilbab ke, yang pernah saya sentuh sebelum. Okay? Tapi umumnya itu adalah ayat pertama daripada Allah Ta'ala, iaitu yang memberikan satu arahan para muslimah dia kena ada satu hijab yang menutupi diri dia. Hijab ni perkataan umum perkataan umum. Tapi untuk isteri-isteri Nabi SAW, dia ada satu maksud yang khusus. Maksud hijab secara umumnya adalah sesuatu yang dipanggil apa? Macam sutrah lah, penutup. Dan maksud khusus untuk isteri Nabi SAW adalah satu lapis pakaian. Ataupun dia macam, tak tahu nak sebut macam mana kan, sebab dia macam tak ada satu pakaian yang kita nampak pada hari ini. Dia bukan semata-mata, apa nama tu? Apa nama ni? Purdah. Dia memang satu bungkusan ekstra, kalau saya boleh gunakan perkataan yang direct sikit, untuk para isteri Nabi SAW. Maka bila dia berada di luar sana, tak ada siapa akan nampak diri dia tu macam mana, bentuk ke apa kan, orang tak dapat nak cam pun, tapi orang tahu itu adalah pakaian khas untuk isteri Nabi SAW. Okay? Dan ayat hijab saya rasa boleh apa boleh rujuk semula nanti, tapi saya nak fokus pada cerita ni, iaitu Umar Al-Khattab. Satu watak yang dalam sirah kita kenal Umar Al-Khattab ni satu orang yang dia sangat kritikal dan dia berani untuk menyatakan sesuatu yang mengikut dia, kalau ikut standardnya lah, patutnya syariah ada syariat khusus untuk isteri Nabi SAW. Dia ni selalu jumpa sudut-sudut baru, beliau lah Umar Al-Khattab, selalu jumpa sudut-sudut yang dia boleh jangka sepatutnya syariah akan memberi satu hukum pada kes ini. Sepatutnya syariah akan cenderung ke sini. Ada satu buku khas cerita pasal fiqh Umar Al-Khattab. Kerana Umar Al-Khattab ni memang
bukan nak sebut dia lebih hebat daripada Nabi SAW, tapi dia punya critical itu menyebabkan dia mendahului wahyu dalam beberapa hal, bukan semua lah kan. Okay. Antaranya yang paling popular adalah kisah macam mana tawanan-tawanan Badar lah, yang Nabi SAW refuse untuk bunuh Abu Bakar. Pun sama, itu cadangan Abu Bakar. Nabi ambil pandangan Abu Bakar, pandangan Umar Al-Khattab, bunuh. Kemudian turun ayat Quran bersetuju dengan pandangan Umar Al-Khattab. So Umar Al-Khattab ni memang popular lah dengan kisah dia mendahului wahyu. Dan dalam kisah ini pula, hijab ni, Umar ada kedudukan yang special juga. Banyak kali disebut pada Nabi SAW. Okay? Dia cakap pada Nabi SAW, pakaikan kepada isteri-isteri kamu hijab. Ihtajibi azwajaka. Okay? Dia minta Nabi SAW pakaikan hijab. Hijab tu kena faham, ini satu istilah umum. Pada zaman tu, bahkan secara umumnya bahasanya memang maksudnya penutup saja. Okay? Jangan kita bayangkan, pakaikanlah telekung ke pakaikanlah purdah. Itu bukan tafsiran dia. Kata-kata Umar tu secara umum, Umar cakap pada Nabi, lebih baik untuk isteri-isteri Nabi ni dia ada hijab. Sebab apa? Secara umumnya, memang perempuan pada zaman itu tidak ada hijab. Dia free hair lah kan, nampak rambut, technically nampak leher. Kita boleh bayangkanlah dia punya suasana macam mana. Dan Umar dapat merasakan betapa itu tidak sesuai dengan kesucian dan kedudukan kedudukan isteri Nabi SAW terutamanya. Saya duk tengok komen-komen ni. Geram pula nak sembang pasal benda tu pula kan. Tak apa, teruskan. Cuma saya rasa macam tak puas lah, tak dapat nak join sekali menyembang kan. Bukan menyembang, mendatangkan data-data tu. Silakan saya rasa benda tu sangat penting untuk sesiapa ambil nota dekat komen juga. Jangan lupa untuk ambil nota kat situ. Selain nota saya. Okay? Teruskan. So, ayat ni berkaitan dengan apa? Satu hari, Saudah dia keluar daripada rumah. Dan dia keluar ke satu tempat. Dan untuk kita faham, ada beberapa tafsiran kenapa Saudah keluar pada waktu yang tak sesuai. Sebab dia keluar dekat pada waktu malam macam tu. Kerana kebanyakan para perempuan, terutamanya Muslimah, selepas zaman Islam, mereka tahu adalah satu aib untuk mereka menguruskan diri pada waktu yang terang. So dia tak sesuai untuk buang hajat ke, bersihkan diri ke pada waktu yang terang. Sebab dia tak selesa kan. Zaman tu janganlah bayangkan tanda macam hari ni kan. Dan kebanyakan perempuan pada zaman tu, dia ada waktu-waktu dia dah mula gelap sikit, baru dia akan keluar, dia akan pergi ke satu tempat khas untuk diuruskan diri dia. Dan satu hari Saudah pergi buat benda yang sama, dan Umar nampak Saudah. Dan Umar tegur Saudah. Umar cakap apa? Saudah, aku nampak engkau. Aku nampak jasad engkau tu. Maksudnya apa? Kalau saya pun tak tahu nak terjemah dengan bahasa kita macam mana, tapi umumnya Umar Al-Khattab merasakan yang Saudah itu terlalu menyerlah. Sebab Saudah ni jasad dia besar. Jasad dia besar, dan dia orang yang tinggi lampai sikit. Dan Umar terus terang dalam peristiwa ni, Umar tegur sebenarnya Saudah binti Zam'ah, dan Umar sebut, Saudah, aku nampak engkau. Maksudnya apa? Nampak rupanya. Yang sepatutnya technically, orang yang mulia ni dia tak boleh dinampak-nampakkan. Dan akhirnya, tengok cerita ni best sebenarnya. Saya sukalah bila baca hadis ni, kita tengok the whole story. Kalau tengok sebahagian, kita ambil terus hukum, dia macam ni, dia tak lengkap. Bila kita tengok cerita panjang dia, apa tahu? Saudah binti Zam'ah pulang ke rumah, mengadu kepada Nabi. Cakap kepada Nabi, Umar cakap sekian-sekian. Dia rasa apa? Dia rasa insecure. Kalau saya boleh letakkan emotion dalam cerita ni, insecurity. Dia rasa teguran Umar tu tak kena. Zaman sekarang, saya rasa saya tak boleh nak nafikan, saya pun ada satu perasaan yang sama bila orang tegur saya. Dalam kes ini, Umar tegur Saudah binti Zam'ah. Saudah isteri Nabi, seorang perempuan yang sangat mulia. Umar adalah Umar, kita kenal dia siapa. Dan untuk rasa offended dengan teguran adalah satu benda yang sangat fitrah. Untuk rasa offended kepada mana-mana teguran ataupun dakwah orang kepada kita, kita rasa offended, itu adalah benda yang fitrah. Sebab kadang-kadang saya perasan ada orang cuba menafikan bahawa bila didakwah tu janganlah melenting. Saya rasa tak boleh juga. Kan? Kadang-kadang kita cuba untuk membuatkan orang-orang yang didakwahi ni
Kita datang pada dia, semua free hair, kita jumpa dia. Ni apa ni tertutup aurat? Saya perasan ada banyak je video-video viral satu dulu bagi macam mana orang sampaikan dakwah secara terbuka dan siap bagi kuliah lagi. Tengah-tengah tertutup aurat semua tu kan. Duk persoalkan dia tak takut neraka ke. Saya rasa kita kena faham bahawa tujuan dakwah adalah supaya manusia boleh menerima dakwah tu dan dia berubah. Dan saya tak rasa bila kita terjah orang akan berubah. Setakat secara jujur kita lihat diri kita sendiri, saya tak rasa kita akan berubah bila diterjah. Kita hanya akan berubah bila genuinely kita menikmati nasihat. Kita tahu itu nasihat yang memang untuk kita, untuk kebaikan kita. Tapi bila diterjah ni, dia rasa apa tau? Dia rasa macam orang bagi hadiah ataupun orang hidang makanan tapi baling-baling kan. Orang hidangkan tosai tapi yang baling je. Orang nak hadiahkan pokok bunga tapi dia baling pokok bunga tu. Di mana nikmat dia? Kita pun akan rasa offended dengan apa yang dia buat. Dan dalam kisah ni, tu kita faham, Saudah offended dengan Umar. Ini adalah high standard punya level. Isteri Nabi SAW dan Umar Al-Khattab. Dua orang ni saling berdakwah. Iaitu Umar dakwah kepada Saudah, kamu kena jaga diri kamu, tak boleh keluar macam ni. Saudah offended. Maka dia pulang, dia berjumpa dengan Nabi SAW, mengadu kepada Nabi. Dan datanglah hadis ini, innahu qad uzzina lakunna an takhrujna li hajatkunna. Nabi pun masa tu respon Nabi masya-Allah. Saya tak tahulah, saya rasa sangat tak lengkap kalau saya mengabaikan mana-mana kandungan dalam hadis. Nabi SAW sebut apa? Nabi masa tu Saudah sebut Nabi dekat dalam bilik dia, dan Nabi seakan-akan menunggu sesuatu dan baru Nabi bagi jawapan ni, iaitu sesungguhnya Allah Ta'ala telah membenarkan kalian untuk keluar daripada rumah bagi urusan-urusan kalian. Maksudnya apa? Nabi pun sendiri tak terus melenting. Sebab Nabi of course ada satu akhlak yang paling mulia sekali. Untuk kita lihat isteri kita disakiti oleh lelaki lain. Dia ada satu perkara yang sangat mencabar masculinity seorang suami. Saya pun macam tu kan. Kalau isteri kata makanan tak sedap, terus kita jumpa mamak tu kan. Terus jumpa bos, kenapa tak sedap ni? Isteri saya kata tak sedap. Kita ada perasaan macam tu tau. Dan Nabi SAW mendidik Saudah dalam cerita ni. Kau kena bertenang dulu, tengok apa respon Allah Ta'ala, dan Allah memberikan kepada mereka, kepada Nabi SAW satu keputusan, boleh keluar, tak ada masalah. Tapi tengok, immediately after this, turunnya ayat hijab. Maksudnya apa? Betul apa yang Umar sebut tu. Memang apa yang Umar sebut tu benda yang betul. Bila nampak perempuan free hair, tak ada hijab, memang nampak macam kurang bermaruah sikit lah. Untuk terutamanya isteri Nabi SAW. Masa tu belum disyariatkan lagi. Bila Saudah ngadu pada Nabi, Nabi cakap, tak apa, Allah benarkan je. Kemudian turun terus ayat Quran beritahu, kena pakai hijab. So tengok macam mana Allah Ta'ala menguruskan segala cerita-cerita yang kita baca pada hari ini. Akhirnya hijab disyariatkan disebabkan oleh peristiwa Saudah tadi. Jadi bukan simply turun ayat hijab, sebab dulu saya belajar juga. Ada wahyu, ada syariat yang turun ibtidaian. Turun sebagai satu arahan khusus, tak perlu ada cerita pun tak apa. Turun sebagai arahan je. Bila kita temui cerita-cerita begini, kita tahu everything, semua pensyariatan mesti ada cerita dia. Mesti ada dia punya background story yang paling cantik sekali, paling indah sekali untuk kita faham kenapa turunnya syariat tu. Memang benar-benar berlaku perempuan yang dipanggil apa yang Umar melihat, kata-kata Umar tu penting. Kerana bila berhijab, bila ada pakaian khas yang lebih menjaga mungkin bentuk tubuh, lebih menjaga kawasan-kawasan tertentu yang berpotensi untuk mendatangkan syahwat dan sebagainya, maka menutup itu adalah menandakan kita ini menjaga standard para wanita. Itu di kepala Umar Al-Khattab. So, cukuplah ada bentuk hijab ni. Banyak pula. Toleransi. Banyak lagi. Okey, 2 lagi. Okey, toleransi. Ini cerita lain tentang Saudah. Oleh kerana Saudah ni seorang tua dan dia meninggal dunia pun lewat. Kita boleh faham umur Saudah ketika ini dah dekat dengan umur Nabi SAW, 60 tahun barangkali. Dan ini adalah cerita bagaimana Saudah ketika di penghujung hayat baginda SAW, dia empati terhadap Nabi. Okay. Empati terhadap pasangan ni adalah satu perkara yang susah sebenarnya. Saya rasa
siapa yang dah try betul-betul untuk empathy, dia akan tahulah susah untuk kita fikir betul-betul apa sebenarnya pasangan kita rasa, apa yang menyebabkan dia tu dengar tak saya dah masuk balik. Apa yang jadi tadi? Tak apa. Record tadi okey ke terganggu? Okey je kan? Sorry, saya pun tak tahu apa yang berlaku. Line pun. Okey. Sorry. So, kembali pada tadi empathy kepada pasangan dinyatakan dalam cerita ni sebab Saudah memahami suaminya Rasulullah SAW dalam satu keadaan yang sangat kritikal di penghujung hayat dan penghujung risalah. Umur yang semakin menua dan juga benda-benda lain pun ikut sekali lah. Emosi yang secara fitrahnya emosi pun semakin kurang stable, walaupun dari segi hikmahnya tinggi, tapi mudah tersentuh kan. Kita pun macam perempuan, rasa saya pun dah mula memahami lah. Dah semakin ada umur sikit ni baru rasa yang, oh rupanya dulu kita tak berapa emosional sangat. Tapi bila dah mula ada umur sikit ni baru kita faham kenapa ayah kita dulu macam tu. Sebab semakin menua umur, kita semakin fragile dari segi emosi kita sendiri. Dan untuk Nabi SAW, Saudah memahami perkara tersebut dan Saudah tahu siapakah orangnya yang boleh memberikan kebahagiaan yang lebih sikit kepada Nabi. Dan tidak lain tak bukan orang itu adalah Aisyah. Okay? Maka apa Saudah buat? Dia memberikan hari yang telah diallocatkan untuk setiap satu isteri Nabi. Nabi ada 9 orang berkumpul ketika itu. Okay? Sebab Zainab binti Jahash. Betul. Zainab binti Jahash adalah yang pertama meninggal dunia selepas Khadijah. Okay? Khadijah sudah tidak ada, Zainab binti Jahash pun tidak ada, maka ada 9 orang. Maka 9 orang isteri Nabi SAW, setiap seorang dapat satu hari. Maka Saudah memikirkan bagaimana Nabi SAW itu keadaannya ketika itu bagaimana. Bila-bila lagi di hujung hayat, di umur yang sangat senior, dengan Nabi SAW telah ada petanda akan jatuh sakit, maka Saudah memberikan harinya kepada Aisyah. Dan ini satu perkara yang, of course, saya pun tak memahami perasaannya. Dan itu orang yang berpoligami lah boleh memahami perasaan ini. Tapi kalau kita boleh relate dengan orang yang tidak berpoligami, macam saya dan mungkin perempuan sekali, untuk pasangan itu tidak ada di rumah, barang sehari dua pun, dia adalah satu penderitaan untuk keluarga itu juga kan. Bila ayah tak balik, saya ingat kecil-kecil dulu, bila ayah tak balik rumah kan. Bila ayah tak balik rumah tu rasa macam rumah tu kosong sangat. Rasa rumah tu macam tak ada orang. Rasa rumah tu macam tak hidup. Ataupun sama juga kalau ibu kita tak ada. Maka hilang satu hari pun adalah satu penyiksaan. Maka apatah lagi untuk Saudah yang tidak ada satu hari pun yang diperuntukkan untuk dia. Kerana dia telah berikan hari dia kepada Aisyah. Siang dan malam diberikan kepada Aisyah, maka Aisyah ada 2 hari bersama dengan Nabi SAW. Ini satu pengorbanan yang sangat besar, terutamanya untuk seorang isteri. Saudah kita tengok, dia tidak ada satu sumbangan yang signifikan dari segi pensyariatan, dari segi dakwah. Kita tak dengar cerita itu. Tapi Saudah, dia adalah isteri sebagaimana Khadijah. Dia ada sumbangan yang sebagaimana Khadijah, sebab itulah dia yang ganti Khadijah. Masya Allah, ini satu perkara yang unik juga untuk kita temui dalam sirah. Bila Allah menentukan setiap isteri itu ada fungsi yang sangat signifikan dalam kehidupan Nabi. Masing-masing adalah dia punya cabarannya untuk menjadi isteri Nabi SAW. Adalah dia punya kekurangan di sana sini. Sumbangan core-nya memang betul-betul menjadi. Kehilangan Khadijah menandakan Nabi hilang betul-betul. Nabi benda nyaman. Aisyah bukan di situ tempatnya. Aisyah bukan berada di situ. Tapi Saudah lah orangnya. Jadi paling popular apabila dia memberikan hari kepada Aisyah. Ini sebab yang mana-mana hari pun tak ada untuk dia adalah pengorbanan yang paling besar daripada seorang isteri. Maka para isteri sekalian, walaupun kita sebut selama ni perempuan berkejaya, kita beraktivisme, kita
terlibat dengan persatuan macam Ahsanul Amalah ni kan. Tapi dalam masa yang sama, kita kena percaya juga kalau ada perempuan yang memang memilih kehidupan yang paling sesuai untuk dia adalah di rumah dan menyokong pasangannya. Barangkali jadi suri rumah, jangan anggap itu satu kerja yang kecil lah. Kan? Bila kita kenal tentang Khadijah semula, dia akan menyebabkan kita kembali kepada mood yang lepas. Kan? Dia sangat menyayat hati untuk kehilangan Khadijah. Bila Allah gantikan Saudah untuk kita semua menyambung kenangan kita dengan Khadijah, dia menandakan satu pemberian Allah Ta'ala untuk Nabi dan kita semua. Okay? Maka para ibu-ibu, terutamanya ibu yang generasi perempuan kan, sebab generasi yang sekarang ni agak kurang ibu yang 100% di rumah macam sebelum ini. Kadang-kadang ada orang anggap itu satu tugas yang kecil untuk menjadi pasangan kepada khidmat untuk suami. Tapi pada cerita ini kita faham kerana ada orang macam Saudah dan Nabi SAW ada peluang yang lebih banyak untuk dapat ketenangan, untuk melepaskan beban yang ditanggung dan sebagainya kerana adanya Saudah. Sebenarnya very simple, diberikan sesuatu kepada Aisyah dan akhirnya dapat kepada Nabi SAW. Last sekali, sebab itulah akhirnya Aisyah, walaupun dia ada masalah dengan Khadijah, kita dah sebut sebelum ini macam Aisyah kritik Khadijah, tapi lihat Aisyah dia tak boleh dia sebut ada yang sebenarnya tak jauh. Putus Ustaz, terputus-putus. Suara Ustaz putus, tak? Kita putus, tak dengar. Assalamualaikum. Apa jadi pada line kita malam ni? Ada makluman ke? Dekat mana-mana yang saya tak tahu. Tak apa ya. Sikit lagi. Habiskan je. Kat mana tadi? Ini adalah kata-kata Aisyah kepada Saudah. Kita kena faham, Aisyah ada rasa iri hati dan cemburu yang sangat besar kepada Khadijah. Tapi untuk Saudah, yang menariknya adalah Aisyah sebut benda ni. Ma ra'aitu imra'atin ahabbu ila an akuna fi musallakhiha min Saudati binti Zam'ah. Aku tidak pernah melihat seorang perempuan yang aku suka. Musallah ni saya akan ulas sikit maksud dia apa sebab maksud dia menarik juga. Saya ambil yang terjemahan kat bawah tu dulu lah sebelum kita pergi musallah tu. Tidak ada perempuan yang lebih aku suka untuk teladani dirinya melainkan Saudah binti Zam'ah. Ini ayat yang sangat special daripada Aisyah sebenarnya. Sebab Aisyah, kita kena bayangkan, dia adalah isteri yang paling Nabi suka selepas Khadijah. Isteri yang Nabi SAW sangat cintai selepas Khadijah adalah Aisyah. Dan Aisyah, dia punya sumbangan, maksudnya memanjangkan hadis Nabi SAW, mengumpul riwayat, terlibat dalam perbincangan fiqh bersama dengan muslimah yang lain, itu Aisyah lebih dominan. Tapi untuk orang seperti Aisyah, kagum dengan suri rumah, dia adalah benda yang sangat unik. Kalau kita bayangkan hari ini, aktivisme, seorang aktivis perempuan di luar sana, kan? Tiba-tiba dia sebut, aku kagumlah dengan seorang perempuan ni, aku kenal dia dekat rumah aja. Kita kena bayangkan beza antara dua bidang ni. Bidang duduk rumah dengan bidang kat luar ni sangat berbeza dari sudut pendedahannya kepada orang lain. Orang lain akan lebih nampak perempuan di luar, bukan perempuan dalam rumah. Tapi untuk Aisyah, jatuh cinta dengan kelebihan pada Saudah, itu adalah satu perkara yang sangat ajaib. Musallah tu maksudnya apa? Sebutnya musallah ya. Saya cari juga. Maksudnya memang sebagaimana tulis kat situ, ayu jilduha, kulit. Tapi maksudnya apa sebenarnya? Musallah ni
benda yang tercabut kulitnya. Dia macam pokok ataupun batang pokok yang kulitnya tercabut. Ganti kulit, kan? Ganti kulit. Dan bila Aisyah kata, uhibbu ila an akuna fi musallahiha, maksudnya apa? Aku ni dapat berada pada kulit yang disalin tu pun kira dah satu benda yang sangat aku gembira lah. Saudah tu dibayangkan macam batang pokok. Aku ni jadi kulit, berada pada kulit yang tercabut tu pun jadilah. Dia nak gambarkan betapa indahnya dan bernilainya kedudukan Saudah dan kelebihan Saudah, sampai diharapkan dia berada kat situ pun dah cukup membahagiakan. Itu satu statement yang besar daripada Aisyah. Dan kan inilah isteri kedua Nabi SAW yang sangat mulia. Sumbangannya sebagaimana Khadijah, banyak berada di rumah, tidak keluar sangat, tidak banyak sangat peristiwa-peristiwa di luar yang berkaitan dengan dia. Dan ayat hijab pun turun pada dia. Satu special yang Allah beri kepada Saudah adalah satu syariat yang sangat special untuk para perempuan diberikan atas asbab Saudah binti Zam'ah. Perkara yang sangat istimewa untuk seorang suri rumah seperti Saudah, untuk diberikan satu cerita, berada dalam satu cerita persyariatan yang paling penting sekali untuk para wanita, iaitu syariat hijab. Malam saya kat situ je dah, tapi masa sangat ni pun. Saya minta maaf ada macam-macam berlaku sepanjang pembentangan ni, dan saya ucap terima kasih untuk saling berkomen-komen dekat dalam tu, walaupun saya tak sempat tengok semua. Itu benda yang penting untuk catat nota selain daripada apa yang kita bincangkan lah. So saya open kalau ada apa-apa, kalau rasa nak menambah, kalau rasa nak bertanya dan sebagainya. Ustaz, sikit je nak bagi sikit kefahaman. Maknanya pernikahan Saudah dengan Rasulullah SAW di Makkah, dan pernikahan Nabi SAW dengan Aisyah di Mekah juga tu Ustaz, ataupun maksudnya dia confuse sikit sebab kita tahu masa hijrah Rasulullah SAW ke Madinah yang di-highlightkan Aisyah saja kan yang tapi Saudah ni jarang di-highlightkan. Jadi bila dah ke Madinah tu peranan Saudah tu macam tenggelam dan didominasikan oleh Aisyah kan. Jadi macam saya macam confuse sikit. Maksudnya kenapa ya Ustaz? Maksudnya tak confuse sikit dah. Actually Aisyah memang dia overshadow hampir semua perempuan kot. Sebab of course Aisyah ni, yang menariknya adalah Aisyah overshadow dengan maksud Aisyah ni terlibat dengan macam-macam peristiwa. Dalam masa yang sama, Aisyah pun bertanggungjawab untuk meriwayatkan cerita-cerita tentang isteri Nabi yang lain. Okay, so dia satu benda yang menarik kat sini. Cerita Saudah tadi banyak riwayat Aisyah, kan? Walaupun Aisyah overshadow, tapi dia yang tukang riwayat juga cerita para isteri Nabi SAW yang lain. Okay? Dan Aisyah adalah isteri yang dari segi prosesnya, jadi istilah yang saya kena kaji lebih baik lagi, istilah apa yang paling tepat untuk berkaitan dengan fikah dan sebagainya. Dari segi budayanya untuk zaman tu, dinamakanlah yang Nabi SAW dengan Aisyah tu dah pun bernikah di Mekah, tapi hanya bersama di Madinah. Okay. Jadi term yang lebih sesuai nanti saya rasa untuk cerita Aisyah pada 2 minggu akan datang, kita akan cuba tengok juga istilah yang paling sesuai itu. Tapi untuk kita faham pada untuk soalan ni, Nabi SAW telah pun berkahwin dengan Nabi SAW ketika di Mekah, serentak pada masa yang sama, pada waktu yang lebih kurang sama dengan Saudah, tetapi hanya bersama dengan Nabi SAW, dengan maksud duduk serumah dengan Nabi, memang betul-betul dia adalah isteri lah. Dari segi peranannya, itu hanya berlaku pada Madinah, di zaman Madinah. So supaya kita clear benda tu, sebab tu nama Aisyah memang tidak ada lah pada hujung zaman Mekah ni. Saudah adalah satu-satunya isteri Nabi yang ada sepanjang masa tersebut selepas kewafatan Khadijah. Okay. Allahuakbar. Terima kasih Ustaz. Barulah saya dapat tahu malam ni kisah Saudah ni dan peranan dia daripada Makkah. Ustaz. Ada soalan lagi tadi? Ke tak ada?
Ada lagi? Dah tanya dan jawab sendiri, Ustaz. Okey. Sila. Tak ada dah Kak Ustaz. Tadi ada Kak Nalina tanya, lepas tu Kak Nalina Google. Itulah, Google jawab sendiri. Oh, okey. Saya baca komen-komen ni. Saya bantu. Ya betul, Khawlah binti Tha'labah tu Khawlah yang lain. Okey. Tak lagi? Tak ada soalan pada Ustaz. Alhamdulillah. Sebenarnya yang jangan dengar kisah Saudah ni, yang tahu, yang ingat tu, yang yang berikan hariku kepada Aisyah tu selalulah dengar kan. Yang lain-lain tu macam hijab tu pun tak tahu kata yang tu turun ayat hijab tu bermula daripada kisah ni. Baru tahu malam ni lah, alhamdulillah Ustaz. Dan satu lagi inspirasi Aisyah ni kan. Oh, baru tahu. Banyak lah yang baru tahu sebenarnya Ustaz. Kalau tak belajar tu tak tahu jugalah. Jadi Ustaz, terima kasih banyak. Jazakallahu khairan. InsyaAllah kita jumpa lagi minggu pertama bulan depan. Kita akhiri dengan tasbih kafarah. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua. Terima kasih Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima Terima kasih Ustaz. Ustaz. Kita dapat dua benda ni, Khawlah dengan Saudah kan. Kalau Khawlah tu ada dua orang sebenarnya ya. Lagi surah Al-Mumtahanah tu Khawlah lain. Betul. Kisah apa tu? Itu kisah Bintu. Zihar. Ya Kak. Itulah kan. Sebelah yang sebaik Nina Yang tu highlight tadi. zihar, yang tu kisah zihar. Khawlah yang Zihar tu Khawlah binti Sa'labah. Sa'labah, Khawlah bin Dan Sa'labah. tadi tu Miss lah apa benda, binti apa tak ingat tadi. Tapi bukan Sa'labah lah. Tahu tak? Ada Ustaz cakap ke tadi? Khawlah apa tadi? Ada. Kena tengok balik lah. Tak tulis Khawlah je. Tak tahan tulis. Khawlah binti mana dia? Apa nanti kita Google. Share kat grup dia siapa dapat ya. Ya. InsyaAllah. Kongsi. Okey. Nanti kita jumpa lagi pada minggu hadapan insya-Allah. Dengan itu kita akan sesi malam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih semua. Okey Rizal, jumpa lagi insya-Allah Ahad nanti ya.